Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Puan Suzita dan Dr. Lim selaku pensyarah yang mengajarkan kursus UK 1084 dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Irfan Izani bin Ibrahim, kos pendidikan khas masalah pendengaran dari kelas 3. Okay, hari ini saya ingin membentangkan satu topik iaitu punca-punca berlakunya slow learner ataupun kita panggil sebagai lembam dalam kalangan murid-murid. Yang kita akan lihat hari ini ialah definisi slow learner, ciri-ciri, punca-punca, cara-cara mengurangkan risiko, teknik mengajar murid slow learner dan rumusan. Okey, yang pertama, apakah itu slow learner ataupun lembam? Berdasarkan definisi, slow learner di sini bermaksud kanak-kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas, kurikulum di sekolah biasa. Dia terlalu lambat untuk mencapai satu-satu objektif pengajaran yang mudah dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang rendah. Jadi, murid-murid yang mengalami slow learner ni mengambil masa yang lama untuk mencapai satu-satu objektif yang ditetapkan oleh guru di sekolah harian biasa, berbanding dengan murid-murid yang lain. Okey. Antara ciri-ciri yang kita boleh lihat pada murid-murid yang mempunyai masalah slow learner ni ataupun kita panggil lembam ni ialah pencapaian yang pertama ialah pencapaian akademik yang berbeza. Murid-murid yang mempunyai masalah slow learner ni akan mempunyai pencapaian akademik yang lebih rendah berbanding dengan pelajar-pelajar murid-murid yang lain disebabkan masalah pembelajaran yang mereka hadapi. Seterusnya, mereka juga sukar menerima arahan yang diberikan. Kadang-kala mereka melaksanakan arahan yang melaksanakan tugasan itu berbeza daripada arahan yang dilakukan, dan ada juga yang memang tidak mengikut langsung arahan yang diberikan. Ciri yang seterusnya yang boleh dikatakan ketara dalam kalangan murid-murid yang mempunyai masalah slow learner ni ialah pendiam. Pendiam, tidak aktif dan banyak cakap. Ketiga-tiga ciri ni banyak kali boleh dilihat dalam kalangan murid-murid yang mempunyai masalah slow learner. Seterusnya, tahap intelek yang rendah. Murid-murid yang mempunyai slow learner ini sememangnya mempunyai tahap intelek yang rendah. Sama seperti pencapaian akademik yang berbeza, tahap intelek mereka amat berbeza dengan murid-murid yang lain, dan menyebabkan pencapaian akademik mereka merudum dan amat teruklah berbanding dengan murid-murid yang lain. Selain itu, murid-murid slow learner ini juga kadang-kala menyebut huruf-huruf yang tidak tepat ataupun salah ataupun bertukar-tukar. Sebagai contoh yang mudah, mereka sering tertukar antara huruf B ataupun B dan D, disebabkan oleh bentuk huruf tu yang sama dan cara sebutannya yang agak sama. Okey, seterusnya punca-punca. Untuk punca-punca, terdapat banyak punca-punca yang saya dapat dari sumber-sumber internet, tetapi saya senaraikan 5 yang saya rasa amat ketara. Yang pertama ialah keturunan. Untuk keturunan, seseorang itu berisiko tinggi untuk mendapat anak yang mengalami masalah slow learner ini sekiranya mereka mempunyai saudara mara atau adik-beradik yang mempunyai masalah yang sama. Selain itu, persekitaran. Untuk faktor persekitaran ini,
Saya berikan contoh supaya lebih mudah faham. Yang pertama, untuk persekitaran, kita bayangkan terdapat dua persekitaran yang berbeza. Yang pertama, persekitaran keluarga yang mempunyai ekonomi yang stabil, dan yang kedua, keluarga yang mempunyai ekonomi yang tidak stabil. Untuk keluarga yang mempunyai ekonomi yang stabil, ataupun kita boleh kata kaya, mereka mempunyai inisiatif untuk menghantar anak-anak mereka untuk mendapat pendarahan terhadap pelajaran pada usia yang lebih muda dan usia yang lebih awal, kerana mereka mempunyai wang, mereka mempunyai ekonomi yang stabil dan mampu untuk menghantar-hantar anak mereka sekiranya mereka dapat tahu anak mereka menghadapi masalah slow learner ini. Berbeza pula dengan keluarga yang mempunyai ekonomi yang tidak stabil. Mereka lebih terdorong untuk mengabaikan apabila mereka melihat mereka menganggap anak mereka yang tidak dapat bercakap atau sebagainya pada usia yang muda itu, usia yang lebih kecil itu, mereka menganggap perkara itu normal dan mereka tidak mengambil apa-apa inisiatif kerana dengan ekonomi mereka yang tidak stabil dan mereka menganggap itu perkara biasa, jadi mereka tidak mengambil apa-apa inisiatif. Itu yang menyebabkan masalah slow learner ini berterusan dan tidak dapat dikawal pada usia muda. Seterusnya, kesan semasa mengandung. Untuk kesan semasa mengandung ni boleh dikategorikan sebagai untuk ibu yang mengandung. Semasa mengandung, ibu yang mengandung ini ada yang makan makanan yang tidak berkhasiat ataupun minum minuman keras dan ataupun mengambil dadah. Pemakanan dan pengambilan yang tidak sihat ini semasa mengandung juga menjadi punca berlakunya punca wujudnya anak-anak yang mengalami masalah slow learner sejak dari kecil. Seterusnya, kemalangan boleh berlaku selepas kelahiran. Kanak-kanak mungkin terlibat dalam kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan pada bahagian kepala yang mungkin boleh mengganggu saraf-saraf, mungkin yang akan menyebabkan mereka mengalami masalah pembelajaran. Seterusnya, menjadi salah seorang murid-murid yang menghidapi slow learner. Yang terakhir ialah penyakit semasa pembesaran selepas kelahiran. Hal ini sama sahaja dengan punca yang keempat tadi, iaitu kemalangan. Ianya berlaku selepas kelahiran, di mana anak-anak mungkin aksiden dan menghidapi penyakit-penyakit yang boleh mengganggu sistem otak dan sebagainya, yang mengakibatkan mereka mempunyai masalah pembelajaran. Seterusnya, kita akan lihat cara mengurangkan risiko anak-anak menghidapi masalah pembelajaran slow learner. Untuk cara mengurangkan risiko ni boleh dikatakan bukan 100% lah. Ia hanyalah secara umum dan tidak boleh diambil 100% oleh semua orang lah. Okey, yang pertama, elakkan mengambil dadah, alkohol atau merokok. Pengambilan benda-benda seperti ini perlu dielakkan, terutamanya semasa mengandung. Yang kedua ialah makan makanan yang sihat semasa mengandung. Cara yang kedua ini juga bertujuan untuk menjaga kesihatan kandungan, supaya anak yang bakal dilahirkan sihat dan sebagainya. Yang ketiga, elakkan diri daripada terlibat kemalangan atau kecederaan. Yang ketiga juga sama sahaja. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku apa-apa kecederaan di bahagian kepala dan sebagainya yang boleh mengakibatkan
anak-anak ini mengalami masalah pembelajaran, kecederaan di bahagian kepala. Saya ulang sekali lagi, cara untuk mengurangkan risiko ini bukanlah 100%. Ia hanyalah sebagai pengetahuan umum sahaja, dan anak-anak kata peluang untuk mendapat anak-anak yang mengalami masalah slow learner ni adalah bergantung kepada bukan bergantung, dia peluang untuk mendapat anak yang mengalami masalah slow learner ini juga bukan bergantung kepada cara ini. Walaupun seseorang itu menjaga mempunyai keturunan yang sihat, menjaga pemakanan dan sebagainya, tetapi mereka tetap terdedah kepada kemungkinan untuk mendapat anak-anak yang mengalami masalah slow learner. Okey. Seterusnya adalah teknik mengajar MBPK slow learner. Untuk teknik mengajar MBPK slow learner ini, seorang guru perlulah sentiasa melakukan pengulangan. Seorang guru perlulah melakukan pengulangan dalam mengajar sesuatu topik itu berulang kali kepada murid-murid yang mempunyai masalah slow learner ini. Hal ini kerana murid-murid slow learner ini memerlukan masa yang lebih lama berbanding murid-murid lain dalam memahami sesuatu topik. Oleh itu, seorang guru perlulah sentiasa ulang perkara yang sama supaya murid-murid slow learner ini dapat memahami sesuatu topik itu pada akhirnya. Okey, seterusnya menganalisis tugasan. Untuk menganalisis tugasan ini, seorang guru perlulah memecahkan sesuatu tugasan itu kepada komponen yang kecil. Hal ini untuk memudahkan murid-murid slow learner ini memahami sesuatu tugasan itu dengan mudah. Sebagai contoh yang mudah, proses memberus gigi. Seorang guru boleh memecahkan proses memberus gigi itu kepada komponen yang kecil. Sebagai contoh yang pertama, murid-murid perlulah meletakkan membasuh berus gigi, seterusnya meletakkan ubat gigi, dan seterusnya barulah menggosok gigi. Jadi suatu tugasan itu dapat difahami oleh murid-murid itu dengan lebih mudah, dan mereka tidak perlu menganalisis tugasan itu dengan sendiri. Mereka dapat melakukan sesuatu tugasan itu step by step. Okey, yang seterusnya, belajar secara hands on. Untuk belajar secara hands on ini, guru perlulah menyediakan alat bantu mengajar yang melibatkan penggunaan tangan. Ini untuk meningkatkan lagi penggunaan tangan dan meningkatkan daya fikiran murid-murid slow learner. Murid-murid slow learner ini juga amat berminat untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggunaan tangan. Jadi, belajar secara hands on ni amat baik dalam menarik minat murid-murid slow learner ini dalam belajar. Akhir sekali, memberi hadiah. Untuk memberi hadiah ini bertujuan untuk memberikan semangat ataupun motivasi kepada murid-murid slow learner ini untuk lebih belajar dan teruskan usaha untuk belajar. Mereka akan merasa gembira dan lebih bersemangat untuk belajar sekiranya diberi hadiah sebagai dorongan kepada mereka. Okey. Yang terakhir, rumusan. Berdasarkan pembentangan ini, saya dapat membuat rumusan bahawa murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran slow learner ini masih boleh diajar. Kondisi mereka juga boleh bertambah baik sekiranya dikesan lebih awal dan diberi perhatian sepenuhnya oleh ibu bapa. Oleh itu, sebagai ibu bapa, mereka perlulah mengambil perhatian yang lebih terhadap anak-anak mereka, dan sekiranya mereka dapat mengesan tanda-tanda awal
masalah slow learner ini ada pada anak-anak mereka, mereka boleh mencari inisiatif yang ada untuk mengawal masalah slow learner ini. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghantar anak-anak mereka ke pusat-pusat khas yang menawarkan khidmat pembelajaran kepada anak-anak slow learner ini. Dengan ini, anak-anak yang mengalami masalah slow learner ini, kondisi mereka akan lebih baik dan akan bertambah baik dan dapat dapat dikawal dengan lebih awal. Okey, selesai sudah perbincangan saya untuk hari ini. Jadi saya buka untuk persoalan. Ada yang ingin tanya soalan ke? Ada. Okey. Soalan saya nak tahu pada usia berapakah slow learner ni dapat dikesan? Okey. Slow learner ni boleh dikesan, kalau berdasarkan yang saya tahu, slow learner ni boleh dikesan seawal usia bawah 5 tahun lagi. Tetapi kebanyakan ibu bapa mengabaikan tanda-tanda yang mereka lihat dari anak-anak mereka. Sebagai contoh, anak-anak mereka lambat untuk bercakap dan lambat untuk menyatakan sesuatu perkataan, tidak dapat menyatakan sesuatu perkataan tu merupakan tanda-tanda slow learner ni. Tapi ibu bapa mengabaikan tanda-tanda ni dan menyebabkan masalah slow learner ni dikesan pada usia yang lewat. Okey. Ada soalan lagi? Okey, terima kasih. Okey. Saya ada soalan. Saya nak tahu, adakah masalah slow learner ni dia akan kekal sehingga tua ataupun tak? Masalah slow learner ni boleh dikatakan masih tiada penawar, tetapi dia boleh dikurangkan sekiranya dikesan lebih awal dan diberi orang kata diberi tindakan yang lebih awal oleh ibu bapa, seperti menghantar mereka ke pusat-pusat khas yang menjaga dan mengajar anak-anak yang mempunyai masalah slow learner ni. Jadi itulah, dan tiada umur yang khas masalah slow learner ni akan hilang. Itu yang saya boleh cakap lah. Hello? Ada lagi soalan? Okay, terima kasih kerana menjawab soalan saya. Okay, sama-sama. Ada lagi tak? Ada? Soalan terakhir daripada saya. Okay. Bagaimanakah cara ibu bapa boleh lakukan untuk membuatkan masalah slow learner ni semakin berkurangan di rumah? Bagi saya, ibu bapa untuk berada di rumah, untuk ibu bapa ni boleh melakukan banyak cara sebenarnya untuk mengurangkan slow learner ni dalam diri anak-anak mereka. Sebagai contoh, yang paling utama adalah sentiasa beri galakan lah. Itu yang paling utama bagi saya. Sebab anak-anak ini memerlukan galakan yang sangat besar sebenarnya, untuk memberi mereka semangat untuk lebih belajar bersungguh-sungguh, dan orang kata motivasilah kepada mereka untuk terus bersemangat. Selain itu, saya rasa ibu bapa juga perlu meluangkan masa dengan anak mereka ni dengan lebih kerap, untuk supaya anak-anak mereka ni tak merasa kesunyian dan mereka tahu bahawa ada sokongan dan dorongan di belakang mereka. Itu yang paling utamalah bagi saya. Jadi, masih ada soalan lagi? Hello? Tak ada. Ada. Oh, okay, ada. Okay, terima kasih. Untuk hari ini sekian saja pembincangan saya. Sama-sama. Terima kasih.